Okey, yang mana ada masuk dulu. Kita sambung slot yang kedua. Kita nak bincang, nak tajuk 5 dulu ke nak tajuk 8 dulu? Lapan. 8 dulu. Okey. So kalau 8 kita mula dengan bahagian A lah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok soalan nombor 5. Okey, tajuk differentiation. So yang ini baguslah soalan yang nombor 5 ni dia uji petua kuasa. Lepas tu kuasa dia pula pelbagai. Okay, so kita try jawab soalan. Okay, mula-mula bila dapat soalan tu, kita tukar dulu kepada bentuk yang mudah kita buat kerja. Iaitu Y sama dengan 4X kuasa 3 tambah 4 dalam kurungan ada huruf X dan set tu bermaksud kuasa 1/2. Punca kuasa 2 tu adalah kuasa setengah. Kemudian kita tambah dengan 5X. Semasa awak nak buat proses differentiation ni, lepas awak pasang niat, awak kena buat sampai habis. Nah, Y tu differentiate lillahi ta'ala. Awak kena buat sampai habis. Awak kena buat yang pertama, kedua, ketiga, senafas saja. Awak tak boleh buat hak ni nak buat dulu, hak ni nak buat jap lagi. Tak boleh. Okay, once dah pasang niat, nak buat differentiate, kena buat semua. Okay, yang pertama, Mama Z nak differentiate Y ni jadi dy dx. Okay, yang kedua pun, yang ini pun Mama Z kena buat juga differentiate. Dapat kuasa datang ke depan 12. X tu daripada kuasa 3 jadi kuasa 2. Kebetulan darab beza dalam kurungan tu dapat 1. Tambah dengan kuasa datang ke depan. Jadi Mama Z ada setengah darab dengan 4. Boleh dengar ke suara Mama Z ni? Lupa nak tanya. Boleh Mama. Boleh. Kuasa berkurang 1 darab beza dalam kurungan tambah dengan 5. Okey, sebaris yang warna hitam tu semua proses differentiation. Cuma yang kelebihan kitanya nombor sebutan yang pertama dengan sebutan terakhir kita dah tahu dah. Memang semua jawapannya macam tu. Semua sama. Yang menentukan kita betul atau salah yang tengah. Okey. Jadi bila kita ringkaskan, Mama Z akan dapat 12X kuasa 2. Bila Mama Z ringkaskan yang ini, kita dapati tambah dengan 2 duduk atas. Kemudian yang ini kuasa dia negatif. Mama Z pindah ke bawah. Masa mula-mula pindah, kita tak perasan ya, kita buat je. Lepas tu baru teringat. Set tu, kuasa setengah tu boleh tukar semula kepada tambah 2. Yang bawah tu kita tukar semula jadi punca X. Okey, jadi kita perlukan tanda tambah di sini. Jadi jawapan nombor 5 kita ialah C. Okey, jawapan nombor 5 kita ialah C. Okey, ada soalan tak nombor 5? Ni ada roommate awak yang dengar saya present ni rupanya. So ada dah WhatsApp minta video. Sekali pelajar Mama tak nak dengar punya. Aduh. Rugi. Okey, kalau dekat luar ni suara Mama Z ni dibayar tau. Kalau Mama Z bagi ceramah kat luar dibayar 1 jam 200. Mama bagi percuma je dekat pelajar Mama Z ni. Mama. Ya. Saya minta maaf banyaklah Mama sebabnya ada yang macam kawan saya dari Matrik Pahang kan. Dia minta kat skema daripada college lain, saya pun bagi je semua video Mama. Boleh. Sebab dia orang nak study. Bila ending macam ni Mama bagi je. Kalau awak perasan Mama Z dah mula publikkan Mama Z punya YouTube.
Sebelum ni masa you all ulang kaji, sebab Mama Z takut ada error ke apa-apa, Mama Z buat unlisted. Sekarang ni Mama Z dah buka, patut Mama Z tengok bayaran YouTube Mama Z berganda. Sebelum ni pelajar Mama Z sendiri tengok dapatlah RM1 sehari, RM1 YouTube bayar. Once Mama Z buka kat kolej lain, hari ni Mama Z tengok semalam bayarannya cuma RM14. Tadi Mama Z dah tengok RM21 dah. YouTube bayar kat Mama Z. Maksudnya pelajar luar sambutannya sangat hangat dengan video Mama Z. Pelajar sendiri dia tak tengok, dia nak tengok malam ni. Tak dare lah, boh, nak marathon apa video Mama Z buat. Kan? Lepas tu stres lah. Lepas tu kalau dia keluar esok, kalau saya raya, mu tengok dok set hot ni. Keluar sebiji soal dia, lagi dia stres. Okay, kadang-kadang kita tak tahu siapa yang ada kemahiran buat soalan. Jadi kita kena open. Mama Z bagi tahu dah, latihan kita set 1 hingga 5 adalah pengukuhan. Sebab pelajar dapat soalan kita tu awal. Pengukuhan, belajar konsep pengukuhan. So dekat-dekat exam, kita buat penilaian macam ni lah. Kita nak ke arah exam, kita kena uji perkataan-perkataan exam lah. Antara berikut yang manakah benar, antara berikut adalah betul, kecuali. Yang itu versi exam. Okay, so Mama Z benarkan pelajar share dengan kawan-kawan. Mama Z dapat detect tu ya, dapat detect sebab bayarannya banyak. Lepas tu Mama Z open. Okay, Mama Z dah mula open rasanya minggu lepas. Awal minggu ni Mama Z dah mula tukar daripada unlisted kepada public. So jangan risau. Dari segitu Mama Z tak kisah sangat. Okay, sama nombor ni. Okay, nombor 6. Soalannya eksponen dan berkemungkinan besar soalan eksponen ni memang tak boleh tidak, dia memang akan keluar. Okay, pembuat soalan dia suka dengan soalan eksponen kerana dia macam nak lucu kan, dia lucu. Soalan eksponen pelajar tak jawab, gitu. Jadi kali ni pelajar saya akan jawab sebab ada ABC. Sebelum ni tak terjawab, kali ni terjawab. Sama ada dia jawab dengan betul ataupun dia tembak dengan tepat. Okay. Find derivative of. Kalau takut dengan perkataan derivative ni, maksudnya dy/dx jugalah, dia suruh differentiate juga. Okay. Untuk eksponen, kita ada 2 sekarang ni. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Jadi kita akan ada 2 hukum yang berbeza. Untuk yang nombor 1 tak ada masalah. Pelajar mahir daripada sekolah menengah. Yang nombor 2, pelajar kena ikut petua. Okey, pantunnya. Yang pertama, salin semula soalan. Salin semula soalan. Okey. Ni untuk nombor 2 Kemudian step yang kedua. Sekejap, banyak pula saya rasa masuk mesej. Oh, ni orang yang nak hantar makanan kat Mama Z ke 10 tadi kan? Tak sampai lagi. Tak sampai lagi makanan Mama Z. Tu nak ayak. Mama Z pun tak makan lagi. Okey. Salin semula soalan sebijun. Step kedua, darab. Ni maksudnya differentiation tau. Oh dah salah tulis pula. Ketar tangan, betul dah kalau tak makan ketar. Differentiate kuasa. Ni pantun ni kena ingat. Masa jalan lagi, sekejap lagi, kena ni lalu. Salin semula soalan sebijun darab dengan differentiate kuasa. Kena ngapal lalu sebab soalan gini nak keluar. Jadi F kalau Mama Z differentiate dia dapat F prime. Apabila kita differentiate nombor 1 ni, ni X ni, kita differentiate X tu, kita dapat 1. Masa nak differentiate nombor 2 tu, yang warna kuning ni, dalam minda pelajar terus pasang pantun tu. Yang pertama, salin semula soalan sebijun. Positif 3
E kuasa 2X. Lepas tu mata kita akan tengok power ni. Kita jeling dekat power tu, kita differentiate dia, dapat 2. Okay, jadi kita permudahkan. 1 tambah 6. E kuasa 2X. Mana jawapan kita? So nombor 6 jawapannya D. Bolehkah? Boleh, Ma. Boleh. Okey, nombor 7. Kata kunci nombor 7, implicit. Implicit. Debar pelajar. Tengok implicit debar. Bermaksud apabila pelajar jumpa ni, dalam proses dia buat nanti, dia akan terkeluar sebutan DYDX. Mama Z label dulu. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Label dulu. Kemudian Mama Z tulis mula. X kuasa 2 tambah Y kuasa 3 sama dengan 3 Y kuasa 1. Mama Z tulis dalam tu. So yang ni dalam kurungan dia X. Hak ni dalam kurungannya adalah Y. Hak ni dalam kurungannya adalah Y. Tempat Y ni buat lalu tanda bintang. Sebab kalau kita differentiate dia, terkeluarlah implicit tadi tu. Dia akan keluar DYDX. Okey. Petua kuasa. Harap-harap ingat Petua kuasa. Yang pertama, kuasa datang ke depan. Mama Z baca je lah sebab benda tu ada dah nota. Kuasa datang ke depan. So Mama Z akan dapat 2. Salin semula dalam kurungan X. Kuasa berkurang 1. Asalnya 2 jadi 1. Darab beza dalam kurungan dapat 1. Okey. Mama Z buka yang tu dulu. Ada nak tanya? Sekejap 1 minit. Hello? Okey, kita sambung. Okey, ada nak tanya yang ini dulu? Sebelum Mama Z terus nombor 2 tu? Tak ada, Mama. Tak ada Okey, tambah dengan kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Darab beza dalam kurungan. Proses itulah petanda dia tu implicit. Okay, sama dengan kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Darab beza dalam kurungan. Okey, kalau rasa cuak, warnakan sikit. Sampai situ boleh? Sebab soalan implisit ni memang keluarlah. Tapi soalan susah bagaimana tu Mama Z tak boleh nak kata apalah, tak tahu. Tapi implisit dia memang akan uji. Okey, sebelum Mama Z ringkaskan, Mama Z kena usah dulu jawapan ni. Okey? Sebab kita nak tahu yang ini nak ke kiri ke, yang ini nak ke kanan ke ataupun yang kanan nak ke kiri. Jadi kita kena usah jawapan kita. Dalam jawapan kita, kita ada sebutan sekarang ni, yang ni kita ada 3Y kuasa 2. Yang belah sini kita ada 3. Jadi kita nak tengok sama ada 3 ditolak dengan 3Y kuasa 2 ataupun 3Y kuasa 2 ditolak dengan 3. Jadi kita kena tengok jawapan kita. Yang ini
3 tolak 3Y kuasa 2. 3 tolak 3Y kuasa 2. Tiba-tiba yang bawah tu ada pula 3Y kuasa 2 tolak 3. Betul juga. Tapi jawapan D memang dah salah lah. Faham ke maksud Mama Z ni? Kita nak tahu siapa yang kena gerak. Okey, tengok Kalau Mama Z kekalkan yang ini. Okey, kalau Mama Z kekalkan, tengok Mama Z kekalkan yang ini jadi 2X. Kat sana akan jadi Mama Z faktor dy dx. Dalam kurungan akan menjadi 3 tolak 3Y kuasa 2. Jadi bila Mama Z buat dy dx jadi tajuk, dia akan jadi 2x per dengan 3 tolak 2y kuasa 2. Okey, kita tengok pilihan jawapannya. So, jawapan A betul ke salah? Betul salah A? Betul. Ni. Acik tengok ni, nombor berapa ni? 3. 3. Jadi jawapan A ni salah. Kalau kita ambil jawapan B, okey, kalau kita ambil jawapannya B. Mama. Ya. Salah, saya salah tulis. Okey. Ni jawapan 3 ni dia. Saya salah tulis. Betul jawapan dia. So, kita ulang lagi sekali. Yang penting yang bawah ni kena ada dulu 3 tolak 3Y kuasa 2. Sempena yang ini. Betul dah. Cuma kita dapati prosesnya berlaku iaitu Mama Z membawa nilai yang kiri ini ke kanan. Sehingga memberikan jawapannya A. Kita kena tengok dua benda. Kadang-kadang soalan exam dia suruh buat yang belah kanan ke kiri. Jadi pilihan jawapan C ni kita kena tengok betul-betul sebelum kita buat pergerakan. Okey, kalau pelajar buat pergerakan yang terbalik, jawapannya nanti akan bertukar tambah dan tolak. Okey, sebagai contoh Mama Z tunjuk. Okey, bagaimana kalau berlaku pergerakan yang terbalik? Pergerakan terbalik bermaksud 3Y kuasa 2 dy dx, pelajar buat tolak 3 dy dx dan akhirnya ia ini menjadi negatif 2x. Okey, kemudian pelajar fakturkan yang ini dy dx 3y kuasa 2 tolak dengan 3 sama dengan 2 negatif 2x. Ni maksud Mama Z terbalik. Dy dx awak dapat negatif 2x per dengan 3y kuasa 2 tolak 3. Jawapan ni pun betul, cuma dalam pilihan jawapan kita tak ada. Dalam pilihan jawapan kita, kalau yang atas ni negatif, yang bawah kena yang ini tolak yang ini. Tapi dia terbalik. Okey. Jadi siapa contohnya dia buat gerakan macam Mama Z sedang kira sekarang, caranya ialah yang atas awak darab negatif, awak akan dapat 2x. Yang bawah pun awak darab negatif, jadi nilai negatif 3 akan jadi positif 3. Nilai positif yang ini akan menjadi negatif. Awak kena darab dengan faktor negatif atas dan bawah. Itu nasihat Mama Z. Dan Mama Z rasa soalannya memang ke arah itulah, ke arah nak susahkan you all macam tu. Iaitu nombor 7. Tajuk differentiation tapi 3 soalan di peringkat yang mudah. Okey, semasa Mama Z buat nombor 5, 6, 7, ada tak Mama Z guna petua hasil bahagi, petua hasil darab, ada? Petua lon, ada tak? Tak ada. Tak ada. Mana dia nak tanya? Dia akan tanya bahagian B. Kita tengok bahagian B. Bermula dari soalan nombor 11. Yang ini. Okey, nombor 11.
Okay, kita mula dengan nombor 11. So, which statement below is false? Yang mana yang palsu? Okay, yang palsu. Soalan you all not very sure do you bahasa ataupun tidak not very sure yang tu. Sebab tak tahu sangat ni. Kalau tahu bagi tahu dah. Okay, so yang pertama soalan bagi tentang lawn. Jadi bila pelajar dapat soalan tu, pelajar kalau boleh buat Y sama dengan lawn, letak X tu dalam perut. Macam tu. Jadi bila pelajar buat proses differentiation, rumus lawn ni ada diberi, ni rumus diberi. Iaitu kita kena salin dulu apa yang ada dalam perut. Salin dulu. Ambil masa 3 second, baru buat proses pembezaan isi perut tu dapat 1. Didapati nombor 1 ni betul. Okay, nombor 1 tu betul. Okay, kita try pula nombor 2. Okay, eksponen. Baguslah soalan ni. Kita boleh study semua benda. Petua lawn, petua eksponen, petua hasil bahagi, petua hasil darab. Semua kita sapu. Study habis. Salin semula soalan sebiji sebijun. Okey, boleh. Darab dengan differentiate power. Nak darab nak berapa? 3. Jadi nombor 2 tu betul ke salah? Jawapan ni betul ke salah? Salah. Salah deh. Walaupun dia salah, soalan nak yang salah. Jadi dalam jawapan kena ada nombor 2. Tu yang pertama. Dalam pilihan jawapan tak boleh ada nombor 1. Tak Dia boleh salah ada kat nombor Mama. 1. Salah. So tinggal lagi A dengan C. Okay, tinggal lagi A dengan C. Jadi Mama Z tunjuk proses yang ketiga sebab kita nak buat ulang kaji petua hasil bahagi deh. Kita buat nombor 3. Kalau nak jawapan, tahu dah jawapan dia nombor sebelah ni jawapannya A. Tapi kita nak ulang kaji. Okey, Mama Z nak bagi tahu apabila kita tengok ada pecahan ni, kita akan menggunakan petua hasil bahagi, quotient rule. Mama Z ingatkan rumus diberi. dy dx dia bagi v u prime tolak u v prime per dengan v kuasa 2. Rumus dia bagi. Okey, kemudian untuk KMKT kita ada satu benda yang unik iaitu bentuk akaun tunai. U kita ialah X kuasa 2 tambah 5. V kita 2X tambah 3. Jadi U prime dapat 2X. V prime dapat 2. Jadi bila kita tengok rumus, yang pertama rumus kata kena V. Jadi Mama pun ambil dari sini V. Lepas tu dia kata darab dengan U prime. Mama pun darab. Zrap, Mama darab. Tulis bawah ni. 2X. Kemudian darab dengan 2X tambah 3. Okey, kemudian rumus kata U. Kita duduk sini. Darab dengan V prime, darab awak ni. Jadi kita dapat 2X kuasa 2 tambah 5. Dia jadi gitu. Lepas tu kita akan masukkan dalam rumus ni. Sama dengan hasil kita tadi. 2X. 2X tambah 3. Tolak. Rumus kata tolak 2. X kuasa 2 tambah 5 per dengan V kuasa 2. V kita 2X tambah 3 kuasa 2. Saya masih di talian kan?
Ya, Mama. Ya, Ya, sebab ada Mama. somebody call saya takut saya terputus. Okey, kita tengok jawapan nombor 3 tu. Sama tak dengan kita ni? Sama tak? Bawah sama. Mama ada 2X ni duduk depan, dia 2X ni duduk belakang. Jadi dia tak sama kan? Dia salah guna rumus. Okay? Dia tersalah guna rumus. Maksudnya nombor 3 ni salah. Sepatutnya dia kena masuk dalam rumus. Mama Z nak ingatkan, rumus quotient rule diberi, jadi jangan buat kesalahan macam dia buat. Jadi nombor 3 tu sebenarnya salah. Okay, kalau pelajar nak teruskan, contoh Mama Z ajar sikit lagi, nak teruskan 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 2x kuasa 2 tolak dengan 10 per dengan 2x tambah 3 kuasa 2. So pelajar akan dapat seterusnya. Okay? Jawapannya nanti kena ringkaskan sampai habis lah. Iaitu kalau subjektif. Kita sekarang dah dapat dah jawapannya A. Okay? Kemudian jawapan yang keempat ni Mama Z nak terang juga sebab Mama Z nak terang dari segi petua hasil darab. Okey, kita tengok Mama Z kira sini. Petua hasil darab. U adalah 4X. V adalah Y. Jadi U prime adalah 4. V prime, kita differentiate Y, kita dapat dy dx ataupun Y prime. Lepas tu Mama Z cross. Cross yang ini, Mama Z dapat 4Y. Cross yang ini, Mama Z dapat 4X dy dx. Dan kita rujuk rumus differentiation petua hasil darab. Rumus kata, jawapan pertama dengan jawapan kedua kena tambah. Okey, untuk tambah, tak kisah siapa dulu, siapa kemudian. Contohnya Mama Z ada positif 4Y. Ada kat sini. Kemudian Mama Z ada positif 4X dy dx. Positif 4X dy dx. Jadi sebab itulah jawapan nombor 4 ni betul dan tak kena dengan soalan nak yang tidak betul. Jadi nombor 11 jawapannya adalah A. Dari sini Mama Z dah terang hukum ln, hukum eksponen, hukum petua hasil bahagi dengan petua hasil darab. 4 in 1. Nombor 11. Boleh lagi? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, nombor 12. Okey, nombor 12. Petang ni awak study apa ya? Mat. Sebab esok mat. Lama. Ya. Ya? Mama tak dengar sebenarnya ni. Saya tak dengar Mama. Mula. Awak nak tanya mula. Tak tanya pun. Tak tanya pun. Okey, kalau ada nanti tanya mula deh. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ada 3 perkara. Nombor 1, Mama dapati hubungannya darab. So Mama nak buat satu persatu. Slow and steady. Nombor 1 dulu nak buat. U. Mama, Ya. kira exam dia bagi kertas kosong ke? Hmm, Kertas coteng. saya tak pasti. Tapi sebelum ni dia bagi. Sebelum ni lah. Esok baru ketua pemeriksa buka sampul untuk tahu apa benda nak bagi tu. Jadi saya tak perasan sebab media cuma pembantu saja timbalan ketua pengawas. Kalau ada, macam mana nak cakap? Sebab bila soalan dia akan kosong kat tepi ni kan. Macam awak boleh kira macam Mama Z kira sekarang ni lah. Soalan kosong kat tepi.
Jadi banyak ruang nak kira. Kira jangan besar sangat. Dan jangan comot sangat. Sebab kadang-kadang kita kira 4 minit tak dapat jawapan. Kita stop. Lepas 4 minit tak dapat, kalau lepas 3 minit tak dapat jawapan, stop. Sambung soalan lain. Soalan lain banyak lagi buat senang. Gitu. Okey, U sama dengan X kuasa 3, V sama dengan E kuasa Y. Tu. U prime adalah 3X kuasa 2. V prime, salin semula soalan sebiji sebijon darab differentiate power dapat dy dx. Okey, bila Mama Z cross yang ini, Mama Z akan dapat 3X kuasa 2, E kuasa Y. Kod ni Mama Z dapat X kuasa 3, E kuasa Y, dy dx. Yang kita buat ni baru nombor 1. Tu pun tak siap lagi. So untuk nombor 1 jawapannya 3X kuasa 2, E kuasa Y tambah X kuasa 3, E kuasa Y, dy dx. Tu jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2, 5, kemudian ada perutnya X, kita darab beza isi perut dapat 1. So nombor 2 ni dapat 5 per X. Nombor 3 dapat 0. Jadi Mama Z combine nombor 1, 2, 3. Okay, bila combine 1, 2, 3 ni, saya akan dapat 3X kuasa 2, E kuasa Y. Kita kena layan je sebab dia memang panjang. X kuasa 3, E kuasa Y, dy dx tambah 5 per X sama dengan 0. Okey, kemudian X kuasa 3, E kuasa Y, dy dx sama dengan negatif 3X kuasa 2, E kuasa Y tolak 5 per X. Boleh lagi ke? Yang ini Afida ke tanya tadi. Ni sebab dia yang sebelah sini pecahan, yang sebelah sini tidak. Mama Z nak suruh dia seimbang. Jadi Mama Z teruskan. Sorry tak boleh buka lagi WhatsApp tu ya. Okey, Mama Z cross ni, Mama Z dapat negatif 3X kuasa 3. E kuasa Y tolak 5 per dengan X. Last kali, kita akan dapat negatif 3 X kuasa 3, E kuasa Y tolak 5 per dengan X kuasa 4, E kuasa Y. Okey, kita tengok ada tak pilihan jawapan. Nombor 12, ada jawapan dia? Mama Z tengok macam jawapan D je, kan? Okey, 12 jawapannya D. D, Mama. D, betul. Okey, seterusnya nombor 13. Okey, 13. Petua hasil bahagi. Comelnya soalan nombor 13 ni. Minta lah kalau keluar pelajar boleh buat ni. Okey. Katakan pilihan jawapan yang Mama ada ni, dia D, macam Mama. menjurus pelajar buat petua hasil bahagi. Okey, dia menjurus macam tu. U adalah E kuasa 3X, V adalah X kuasa 3. U prime, salin semula soalan sebiji sebijon, darab dengan 3. Okey, V prime pula
3x kuasa 2. And then kita cross. Bila kita cross ni, dia jadi 3 ada x kuasa 3, e kuasa 3x. Belah sini pula 3 x kuasa 2, e kuasa 3x. Tapi ni bukan jawapan lagi. Kita kena rujuk rumus. Okay? Kita kena rujuk rumus. Okay, bila rujuk rumus di muka surat depan, kalau perlu koyak je muka surat depan tu, seletik letak kat meja. Cuma jangan dikoyak slip periksa pelajar sains je. Awak punya warna hijau, pelajar sains punya warna putih. Jangan dikoyak slip meja orang. Okay, so Mama Z nak buat F prime, rujuk rumus. Mama Z akan salin jawapan ni dulu. 3, x kuasa 3, e kuasa 3x. Rumus kata tolak. 3, x kuasa 2, e kuasa 3x per dengan v kuasa 2. Kalau siapa tak boleh tajuk indeks, buat gini. Seketul, seketul. Kuasa 2 ada 2 kali. Okey. Kemudian yang atas tu, kalau awak tengok, awak ada nombor 3. So Mama Z boleh faktor keluarkan 3. Kemudian Mama Z ada x kuasa 2. Mama Z akan keluarkan x kuasa 2 saja. So bila keluarkan kuasa 2, yang ini masih berbaki x. Kemudian Mama Z keluarkan yang ketiga yang sama, iaitu e kuasa 3x. Depan ada, belakang pun ada. Keluarkan. Okay, kita keluarkan. So yang ini berbaki tadi huruf x tadi. Yang belakang tu habis dah. Okay, dah habis. Kita keluarkan semua dah. Kuning keluar, biru keluar, pin belacan pun kita keluarkan dah. Tinggal satu. Per dengan hak ni. Kalau pelajar tak boleh deh. Apabila asasnya sama, di sini x, di sini x, hubungannya didarab. Maka kuasanya kita tambah. 3 tambah 3, jadi ne. Bukan jadi 9, jadi ne. Jadi x yang ini ada 2 ketul. X yang ini ada 6 ketul. Berapa lagi balance? 4. 4. Macam tu. Jadi nombor 13, jawapan kita ialah D. Okey tak? Maksudnya boleh mampu gitu Mama? Ia boleh mampu. Okey. Dia kalau secara analogi dia, jawapan kita tu 3, ada x, ada e kuasa 3x, x tolak 1. Tarik bawah sebab dia ada ne kan. So 2, 3, 4, 5 ne. Ni kita belajar masa tingkatan 1. Jadi 1, 2. Tinggal lagi 4 ketul. Ni tinggal lagi 4 ketul. 4 ketul tu pula, setiap ketul ni kuasanya 1. Jadi cikgu kita kata kalau hubungannya darab, kuasa kita tambah 1, 2, 3, 4. Itu yang kita ringkas jadi 4 ni. Tapi yang tu kita belajar masa tingkatan 1. Okey, nombor 14. Okey, tajuk terakhir yang kita akan bincang, tajuk differentiation ni lah. Sebab dia luas luas. Okey. Yang pertama, awak tengok ada kuasa. Oh, dahsyat sampai negatif 8 kuasa. Okey, dia suruh kita guna chain rule. Jarang kita nak guna chain rule ni. Chain rule. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap boleh mudah Apabila guna chain rule, kita ada sekarang y sama dengan
Mama Z nak anggap yang dalam kurungan tu adalah satu huruf yang diberi nama U. Diberi nama U. Jadi kita ada sekarang Y sama dengan U kuasa negatif 8. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada U bersamaan dengan 2X kuasa 2 tolak 3X. Jadi bila Mama Z nak buat yang pertama ni, Mama Z kena buat U bergocoh dengan X. U bergocoh dengan huruf X. Jadi kita buat dapat DU dengan DX. Kita akan dapat 4X tolak 3. Betul ke salah? Betul. Nombor 14 tu betul. Okey, nombor 1 betul. Jadi kita buang yang tak ada nombor 1. Okey, kemudian Mama Z nak buat gapo lagi awak ada? Mama Z nak buat step yang ini pula. Okey, step hak ni. Sebab Mama Z tengok benda ni Okey, kalau kita tengok yang tu, dia ada huruf Y, kemudian dia ada huruf X. Tapi jawapan sini tiba-tiba ada U. Itu yang masalah tu. Okay. Sebab tu yang nombor 2 tu salah tu. Semula, Mama Z royak sekali lagi. Apabila ceritanya U dengan X, kita akan buat tentang U dan tentang X. Hak nombor 2, kita cerita tentang Y dengan X, tapi jawapan kita ada huruf U. Okay, jawapan kita ada huruf U. Kalau dia nak ganti kemudian boleh, tapi tengok kalau sepatutnya tengok betul-betul. Bila Mama Z buat DY DU sepatutnya, dia akan jadi kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, dia akan jadi negatif 9. Macam tu. Tapi jawapan kita lain tu. Kuasa sini negatif 7. Jadi nombor 2 ni salah. Nombor 2 tu salah. Jadi Mama Z buang jawapan ni. Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Satu lagi hak ni sepatutnya DU. Okey, kemudian nombor 14 jawapannya B. Kita tengok nombor 4 Kita tengok nombor 4. Tengok kalau Mama Z tak tukar soalan. Walaupun soalan kata guna chain rule, tapi kalau Mama Z tak tukar soalan Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3X kuasa negatif 8. Kalau Mama Z tak tukar soalan, kalau Mama Z guna cara biasa, dy dx sama dengan kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. Pembezaan dalam kurungan, Mama Z dapat 4X tolak 3. Jadi nombor 4 ni adalah benar. Tapi Mama Z tak gunalah pula chain rule. Kebetulan. Jadi kita tengok kenapa nombor 3 tu salah. Kenapa nombor 3 tu salah? Sepatutnya tengok tadi Mama Z ada yang mana yang pening, buat tenang buat tenang. Mama Z dah buat tadi dapat du dx dan Mama Z buat tadi dapat dy du. Dia akan bagi rumus chain rule kepada pelajar pada muka surat depan. Okay, so kalau pelajar nak cari dy dx, pelajar kena susun dulu yang ada dy ke atas ni. Dy per du
darab bila pelajar nak matikan du, pelajar kena letak di atas per dengan dx. Jadi ambil jawapan tadi, dy du, jawapan awak tadi negatif 8, u kuasa negatif 9. Ini jawapan dy du. Darab dengan du dx, 4x tolak 3. Jadi kat mana salah nombor 3 tu? Tak kuasa Mama. Dekat kuasa sebab dia buat kuasa negatif 7. Itu dia soalan nombor 14. Kita terang detail kenapa nombor 2 dengan nombor 3 tu salah. Soalan ni cantik. Soalan cantik. Soalan nombor 15. Soalan nombor 15. Sebelum kita buat, Mama Z boleh sama ada pelajar nak guna petua hasil darab atau pelajar nak tukar jadi ln. Okey, kalau pelajar nak tukar jadi ln, Mama Z bagi idea. Dia akan buat ln y sama dengan ln x kuasa 3, kemudian dia ada x kuasa 2 tambah 5. Set tu, punca kuasa 2 tu Mama Z tukar kepada kuasa setengah. Macam tu. Sebelum buat proses differentiation, mudahkan dulu. Ln y sama dengan ln x kuasa 3 tambah ln x kuasa 2 tambah 5 kuasa setengah. Mama Z guna hukum ln. Siapa nak guna ni, kena pastikan petua ln dia kena kukuh. Belum buat proses differentiation, Mama Z masih lagi mempermudahkan soalan. Sama dengan kuasa bertinggik jatuh ke depan. Kuasa bertinggik jatuh ke depan. Belum buat proses differentiation. Sekarang nak buat ln, kena salin dulu isi perut. Ln, kena salin dulu isi perut. Ln, salin dulu isi perut. Tu proses untuk ln. Kita salin dulu isi perut. Kemudian kita tengok perkali. Untuk yang ni perkalinya 1, yang ini 3. Mama Z letak perkali 3. Yang ini 1/2. Letak dulu perkali. Kemudian baru differentiate one by one. Differentiate y, y prime. Differentiate x, dapat 1. Differentiate x square plus 5, dapat 2x. Okay. Yang boleh cancel out ni dengan ni. Okay. So Mama Z dapat jawapan dia. Y prime per dengan y sama dengan 3 per dengan x tambah x per dengan x kuasa 2 tambah 5. Kita darab silang kaki meja tu. Awak akan dapat y prime per dengan y sama dengan kaki meja tu awak akan dapat 3x kuasa 2 tambah 15 tambah x kuasa 2 per yang bawah jangan kembang. Okey. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul Mama Z nak ringkaskan ni. Y prime. Okey, yang atas jadi apa tu? 4x kuasa 2 tambah 15. Tu yang atas. Yang bawah x kuasa 2 tambah 5. Dan Mama Z tengok y soalan kita tadi. Y kita sama dengan apa? Y kita sama dengan apa? Sebab Mama Z pindahkan y ni nak suruh dia datang sebelah sini. So dia jadi y. Ambil yang asal Mama. Yang asal. Ambil soalan asal.
X kuasa 3. Atau baca dah? X kuasa 3. kuasa 2. X kuasa 2 tambah 5 Saya tak ingat. Tu dia. Ni yang merah ni adalah nilai betul, Y yang Mama. asal. Nilai Y yang asal. Jadi Mama Z boleh ringkaskan ni. Hak ni jadi kuasa 2. Okay. So Y prime Mama Z ialah Mama Z ada lagi X kuasa 2. Mama Z ada 4X kuasa 2 tambah 15. Kemudian yang ini kuasa 1, yang ini kuasa setengah. So menanglah kuasa setengah tu kat bawah. Gitu. So pilihan jawapan kita, kalau kita nak tengok jawapan dulu, dia kembang pula yang atas tu ya. Yang penting yang bawah ada punca X kuasa 2 tambah 5. Okey, kemudian yang atas tu dia kembang. Okey, dia kembang pula. Jarang nak kembang-kembang ni. Okey, bila kembang ni jadi berapa ni? 4 X kuasa 4 tambah 15 X kuasa 2 per dengan punca X kuasa 2 tambah 5. So jawapannya adalah Mama, ya. boleh explain balik yang dekat Y prime tu. Bawah. Sekejap Hak tu. Hak 2 tu ke? Hak 3. Hak mana? Hak yang 3. Hak 3. Okey, kalau perhatikan dekat nombor 3 tu Y dia hilang. Y tak ada dekat bawah ni kan? Y Mama Z pindah pergi sini. Kemudian Mama Z tengok soalan asal. Y Mama Z ganti dengan goni. Tu. Mama Z ganti sini. Ni. Ni yang sebenarnya nilai Y ni. Okey. Berapa orang tak boleh cara ni? Kalau tak boleh cara ni, Mama Z patah balik cara biasa. Boleh tak cara Mama Z? Boleh. Lon boleh. Ada yang tak boleh ke cara ni? Ramai Mama angkat tangan tadi tak boleh. Ramai tak boleh. Explain cara biasa, Mama. Cara biasa kita buat cara biasa. Ada yang kat tangan. Saya tak buka telefon ini si kecil ni. Okey, so Mama tunjuk cara biasa. Sebenarnya yang Mama bagi ni kalau soalan subjektif memang sangat penting lah. Okey, so tak apa. Sebab tu Mama buat warna-warni tu sebab nak suruh senang faham sebenarnya. Okey, tak apa tu yang guna glitter pen tu. Okey, kita try semula. Okey. So sekarang ni soalan kita Y sama dengan X kuasa 3 darab X kuasa 2 tambah 5 ni kuasa setengah. Dia pun buka akaun tunai nak guna petua hasil darab kerana rumus diberi. Tu yang penting, rumus diberi. Nilai U ambil hak depan tu. Nilai V ambil hak belakang. Kemudian kena buat proses differentiation. U prime dapat 3X kuasa 2. V prime kena tabah sikit kat sini lah. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1 darab beza dalam kurungan. Dia pun nampak benda ni boleh potong. Jadi dia pun ringkaskan dahulu jawapan ni menjadi X per dengan hak ni Mama Z buat turun dia jadi gitu. Okey. Kemudian dia nak masuk dalam rumus. Okey, dia tengok rumus dekat muka surat depan, dia masukkan dalam rumus, dia pun dapat dy dx sama dengan dia cross jawapan ni dulu.
Okey, bila dia cross tu dia dapat 3 X kuasa 2 punca, awak nak tukar jadi punca ke nak tukar jadi kuasa setengah? Kuasa setengah. Kuasa setengah. Okey, Kuasa kita setengah. buat kuasa setengah dulu, okey. X kuasa 2 tambah 5 kuasa setengah. Lepas tu kita kena tambah dengan X kuasa 2 tambah 5 ni Mama Z awak naik semula. Sebab pelajar kata nak tukar jadi setengah. Ia jadi gitu. Kalau pelajar guna cara ni, pelajar kena ada kemahiran memfakturkan. Okey, so sekarang ni kita keluar benda yang sama dulu deh. Okey, benda yang sama dulu. Hak mana hak sama dulu? Kita keluarkan X. Boleh? Lepas tu antara kuasa setengah dengan kuasa negatif setengah, siapa yang kecil? Negatif setengah. Okey, kita keluarkan kuasa negatif setengah. Okey, kita tengok siapa yang tinggal. Sebutan yang pertama yang Mama Z birukan ni, yang tertinggal ialah nombor 3, ada X seekor lagi dan ada X kuasa 2 tambah 5. Okey. Sebutan yang kedua yang tertinggal ialah 1. Boleh ke tak? Boleh, katakan boleh. Tidak, katakan tidak. Kita terang. Boleh. Mama. Mama cross dah ke yang U dengan V prime tu? Cross dah lagi saya. Weh, dah cross lagi. Belum Mama. Belum cross. La ilaha illallah. Tak cross lagi. Mula-mula. Itulah jam lagi jalan kerja. Sepatutnya Mama Z kena cross dulu kan. Yang ni. Ni tak cross lagi tu. Tak cross lagi. Cross separuh je. Hak ni dengan ni dapat 3X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 5 kuasa setengah. Okey, baik. Hak ni pula. Tak cross tadi hak ni. Jadi berapa? X kuasa 4 deh. Lepas tu X kuasa 2 tambah 5. Mama awak naik alih atas. Jadi gitu. Faham ke? Sudah. Okey, Mama Z teruskan sikit lagi. Dy dx sama dengan, Mama pun tengok rumus. 3x kuasa 2. X kuasa 2 tambah 5 ni kuasa 1/2. Rumus kata tambah X kuasa 4. X kuasa 2 tambah 5 kuasa negatif 1/2. Okey, Mama Z keluarkan benda yang sama dulu. Yang sama kita ada huruf X tapi kuasa 2 dulu. Lepas tu kita keluarkan X kuasa 2 tambah 5 tapi kita keluarkan yang rendah dulu. Okey, kita tengok apa yang tertinggal. So Mama bagi tahu yang ini kita dah keluarkan. Yang ini kita keluarkan negatif setengah, ada baki lagi kat sini nombor 3 dan X kuasa 2 tambah 5 kuasa 1 lagi yang tinggal. Tambah dengan, yang ini tinggal lagi kuasa 2 dan yang ini 1. Okey. Mama Z buat bulat ni. Dekat bulat ni ada tak yang tak faham? Boleh ke? Mama bulat tu. Boleh. Gini tengok Tengok gini dah. Kalau awak tengok ni kuasa setengah.
Dengan kuasa 1, acak tambah. Negatif setengah tambah 1. Jadi tak kuasa setengah ni? Tu je cara. Jadi dia kena buat gitu. Kena kita balik kalau guna cara ni. Kalau cara tadi, kita takut kita lupa nak hilangkan Y tu. Okey, kemudian oleh kerana yang ini ni kuasa negatif, Mama Z boleh pindah dia jadi X kuasa 2 tambah 5 ni duduk bawah, dia akan jadi kuasa positif setengah, jadi gitu. Jadi bolehlah padam hot ni. Gitu. Kemudian yang dalam kurungan ni kita akan kembangkan dia. Okay, kita akan kembangkan dia. Yang X kuasa ni kekal. Dia jadi 3X kuasa 2 tambah dengan 15 tambah dengan X kuasa 2 per dengan punca X kuasa 2 tambah 5. Okay, tapi soalan kata kembang lagi. So, hak ni 3 ekor tambah lagi seekor 4 ekor. 4 ekor darab dengan luar ni jadi 4X kuasa 4 tambah 15X kuasa 2 per dengan punca X kuasa 2 tambah 5. Dapat juga jawapan apa tadi, tapi kita ada kesukaran semasa nak fakturkan. Sekejap jawapan nombor 15A. 15A. Betul lah tu. Kalau guna cara mula-mula tadi, awak tak ada masalah nak faktur. Mama. Ya? Tu yang set X kuasa 2 tambah 5 datang dari mana? Bawah. Kat bawah. Bawah sekali? Start dari yang ada tu. Okey, dia mula dengan yang bulat tu. Yang bulat tu Mama coreng dah. Yang bulat tu adalah X kuasa 2 tambah 5 tapi kuasa negatif setengah. Kita tengok negatif ni, kita nak suruh dia jadi positif, kita kena hantar. Mama turunkan lah. Kena turunkan. Okey. Cluenya sebab Mama tengok jawapan akhir. Clue dia. Dia payah sikit deh. Begitulah dia. Soalan differentiation. Soalan ginilah Mama paling risau. Sebab tu tadi Mama guna kaedah Lon. Tapi kalau pelajar tak boleh, pelajar guna kaedah ni tapi kena cukup tabahlah semasa memfakturkan nombor yang melibatkan kuasa pecahan. Dahlah dia pecahan, dia negatif pula. Tu kena kuat semangat sikit. Tu tajuk differentiation. Tajuk 5 macam mana? Nak study ke nak tengok video sendiri? Tajuk 5 ada 6 soalan. Pukul 12 dah? Okey. Untuk tajuk 5, pelajar buat sendiri boleh? Boleh. Boleh ni? Buat sendiri dulu. Tengok video yang KMPH buat tu. Dia dah bagi solution. Cuma sebenarnya kalau ikutkan Mama Z ni, nak je terang macam tu. You guys, gini. Siapa yang tak dia dah penat, dia boleh left. Siapa yang nak, dia boleh dengar Mama terang ni. Okey. Yang nak left boleh, tak ada masalah. Mama nak terang sikit je. Sebab dia ada 6 soalan. Okey. Mama terang dulu sikit. Mama ambil yang mudah dulu ni. Okey. Mula dari sini. Bertingkat-tingkat. Yang mudah dulu lah. Yang ni. Nombor ni. Relax. Kita buat mudah-mudah je. Apabila soalan suruh cari inverse, awak tonyoh dekat X ni. Jumpa dah. Awak pun salin je semua. 1 tolak punca, 2 tolak 3, tukar tu jadi inverse. Samakan dengan X. Lepas tu, awak bawa seketul benda ni ke sebelah kanan. Bermaksud, 1 tolak dengan X berada sebelah kiri dan belah kanan
ada 2 tolak 3 F inverse. Mama Z buang square root, tinggal lagi 2 tolak 3 F inverse. Maka dekat sini jadilah 1 tolak X kuasa 2. 1 tolak X kuasa 2. Lepas tu, Mama Z cuba buka ni. Supaya pelajar nampak, kita boleh bawa 3 F inverse ke sebelah kiri dan jadilah 2 tolak 1 tolak X kuasa 2. Mama Z buang nombor 3, Mama Z letak kat sini nombor 3. Jadi jawapan kita 2 tolak kurungan 1 tolak X kuasa 2 per 3. So jawapan kita ialah A. Senang tak Mama Z cari inverse? Okay. Senang. Senang dah. Tapi Mama Z buat senang, buat sedikit tak boleh dia. Ya. Okey, kemudian Mama Z nak buat soalan. Dia merahsiakan calon suaminya tetapi telah diberi jodoh isterinya. Apabila dalam ni, sekarang ni Mama Z nak cari F, Mama Z kena bunuh G. Kena bunuh G. Nak bunuh G, kenalah tahu apa songsangan bagi G. Soalan G, dia kata tambah 3. Songsangannya sudah tentulah tolak dengan 3. Kita ambil nilai G inverse ni, kita sumbat dekat situ. Kita sumbat dekat situ, maka kita akan dapat F sama dengan kita sumbat kuasa 2 tambah 1. Apa yang kita sumbat tadi ialah X tolak 3. So, bila Mama Z kembangkan dia, dia jadi X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 9 tambah dengan 1. Dapatlah jawapan X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 10. Jawapan nombor 7 ialah C. Mama Z suka tajuk fungsi ni. Comel je soalan dia. Okey, nombor 9 sudah, nombor 7 sudah. Nombor 8 pula. Yang pertama, Mama Z nak bagi tahu negatif 4 ini milik siapa? Milik G. Milik G. G negatif 4 sama dengan negatif 4 tambah 3. Dapatlah jawapannya negatif 1. Negatif 1 ni milik siapa? Milik siapa dia pula? Negatif 1 itu milik F. Milik F pula. Ganti pula sini. F negatif 1 sama dengan, kalau saya ganti negatif 1, saya dapat ln berapa tu? Negatif 2 tambah 3 kan? Ln 1. Cuba tekan kalkulator ln 1. Ln 1 tutup kurungan. Tengok molek. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan? Ya, jawapannya 0. Okey, 8C. Cara pendek, cara panjang, awak kena buat dulu komposit cara panjang. Sebab soalan nak tanya objektif, Mama Z ajar cara pendek. Boleh terima tak cara pendek ni? Boleh. Boleh, Mama. Boleh. Okey. Mama, kiranya dia gantikan teruslah negatif 1 tu. Cara panjang dia ada. Cara panjang dah. Sebab ada setengah pelajar dia tak faham ni buat apa, ni milik dia, ni milik dia ni. Sebab komposit macam tu. Dia macam contohnya kita ada dekat sini macam kita belajar kanta cembung cekung. Dia mula-mula ada objek sini. Objek ni jadi image sini. Image sini ni dipantau pula sini. Jadi masa sini, masa G ni kita masuk nombor negatif 4 dia punya.
dia pun pantulkan image dia -1. -1 fungsi untuk kantar ni pula lah. Kalau dalam fizik lah, tapi pelajar akaun tak boleh tegak gitu. Bolok nanti otak dia. Okey, kalau pelajar nak guna cara lain, pelajar akan buat f of g dulu. Sama dengan dia ikut suami. Suami dia kata lon 2 isteriku tambah 3. 2 isteriku. Siapakah isterinya? Isterinya adalah G. G pun masuk. X tambah 3. Lepas tu baru dia kata, okey, isteri-isteriku nilai X -4. Dia pun masuk. Ln 2 -4 tambah 3 ni. Ni. Berapa dapat? -1. -1 tambah dengan 3. So dia dapat ln -2 tambah 3. Dia panjanglah sikit sama dengan ln 1. Baru dapat sama dengan 0. Jadi yang ni cara panjang sikit. Iaitu pelajar kena mahir composite function baru ganti nilai. Yang Mama Z tadi konsep asas dia. Nilai di sini milik G. Bila you penyek milik G ni, dia jadi -1, milik F pula. Konsep untuk fungsi gubahan. Itu nombor 8. Nombor 9 pula. Nombor 9. Okey, 2 kali tanya soalan inverse. Tak apalah, kita ulang kaji. Mana tahu tu baik kan? Inverse. Tonyoh tepat X. Tonyoh dia. Okey, kita pun ganti. 2I 3 G inverse. Tolak 3 sama dengan X. 2I kuasa 3 G inverse sama dengan X tambah 3. Mama Z buang ni. Dia pun mari sini. Didapati G inverse masih bertenggek. Kita kena pujuk dia turun. Turunlah G, turunlah. Nak pujuk dia, kena pasang ln di depan dia. Ln di depan. Maka turunlah G 3 G inverse ln I sama dengan ln X tambah 3 per 2. Apa berlaku pada ln I ni? 1. Jadi G inverse, kita bawa 3 ke sebelah kanan jadi 1 per 3. Ln dan isi perut ln adalah X tambah 3 per dengan 2. Ada tak jawapan dia? Nombor 9. Jawapan dia 1 per 3. Jawapan kita adalah B. Bolehkah? Boleh, Mak, boleh. Boleh, Mak, boleh. Boleh. Kena positif dah. Boleh. Okey. Yang tak boleh jangan takut. Mama bincang. Bukan soalan ni nak keluar. Mama bincang. Maafkan kawan saya, dia lupa nak label penuh huruf Y, paksi X, origin dia tak ingat buat dia kena buat kat sini Y, kat sini X, kat sini kosong. Dot. Kita tengok nilainya negatif 1.5 tu. Okey, saya nak buat range dulu range. Tengok range paksi Y ni. Okey, awak tengok paksi Y yang paling rendah dia pergi. Paling rendah. Berapa paling rendah? 2.75 paling tinggi infinity. So kita tengok jawapan dia. Range 2.75 dia buat open. Mana Yasmin ni? Dia buat open lah pula. Kan? Sepatutnya kena close. Weh, dapat lalu jawapan. Betul buat jawapan dapat lalu. Dapat jawapan dah
Tak ada apa-apa awak. Minimum point dia, kita tengok minimum point dia, kita tengok titik ni dah. Memang koordinat dekat sini, nilai X dia negatif 1.5, nilai Y dia 2.75 dan dia adalah paling minimum. Jadi B betul. C, pintasan paksi Y 5. Dia potong. Nilainya 5. Betul. Okey. Yang D pula, dia suruh buat penyempurnaan kuasa 2. Tengok Mama Z buat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sini, Mama Z nak buat penyempurnaan kuasa 2. Y sama dengan sempurnakan kuasa 2 kub. Okey. Yang pertama, ada X kat situ. Masuk. Yang kedua, ada proses tambah di situ. Masuk. Yang ketiga, ada nombor kosong pula dah. Ada nombor 3 di situ, separuh dari 3 adalah 1.5 ataupun 3/2. Okey, ataupun 3/2. Separuh dari 3. Kemudian awak kena highlight yang awak dah buat separuh dia tadi, highlight. Awak tolak semula, kalau sini nombor 3, dia akan jadi kuasa 2. Kalau situ nombor 2, dia akan jadi 4. Dan jangan lupa kita ada nombor 5. Maka X tambah 3/2 kuasa 2. Mama Z ada kalkulator. Negatif 9/4 tambah dengan 5. Dapatlah positif 11/4. Betul ke salah? Betul. Jadi yang salah tadi A kerana sepatutnya close 2.75 infinity. Kalau pelajar tak boleh tengok situ, pelajar kena tengok nilai satu lagi lah. Okey, 2.75 ni sama dengan berapa? 11/44. Okey, yang kita belajar dengan Mama Z, yang pertama untuk mencari range, Mama Z ulang, kita tengok positif di situ, menunjukkan positif infinity. Nombor ini 11/4 itu adalah 2.75 kalau tengah kalkulator. Jadi bila awak susun, range untuk F ini bermula dengan nombor kecil 2.75 sehingga infinity, kena close because we are talking about point. Itu dia jawapannya. Last but not least, soalan terakhir. Pelajar sudah lapar. Yang ini soalan find function G. Composite pula. Tapi tadi dia nak cari suami, ni dia nak cari isteri. Okey, dia nak cari, dia bagi F. Kita akan follow F. Kita akan follow suaminya. Sebab suami berkuasa. Okey, suami kata, punca isteriku nanti tambah dengan 1. Dan jawapan pula diberi oleh soalan sama dengan punca X tambah 1 per dengan X tolak 1. Yang akan masuk di dalam ruangan ini adalah G. Okey. So, apabila Mama Z buang square root belah sini, tinggal lagi G tambah 1. Punca ni akan sebelah sana akan tanggalkan fungsi sebelah kanan. Okey, kemudian bila Mama Z nak dapatkan nilai G, Mama Z kena buat X tambah 1 per dengan X tolak 1 tolak 1. Seperti yang Afidah tanya tu, kenapa tiba-tiba ada negatif, ada per dengan tu? Okay, sebab Mama Z nak suruh dia tidak sengit. Per dengan 1. Jadi G Mama Z. Sabar dah, soalan lah dah, sabar sikit lagi. Sama dengan silang kaki meja, X tambah 1, silang kaki meja,
tolak X tambah 1 per dengan X tolak 1. Jadi fungsi G kita ialah 2 per, betul ke ni? Jawapan nombor 5. 2 per X tolak 1. Jawapan nombor 5 ialah D. Selesailah kita bincang soalan daripada Kolej Matrikulasi Pahang. Okey, selamat maju jaya untuk besok. Mama Z halalkan segala ilmu sebab bukan ilmu Mama Z pun, ilmu Allah sahaja. So, kosong-kosong tidak ada hak feeling gapa-gapa. Tak ada terasa hati gapa-gapa, pelajar dia ke gapa, husnuzon saja. Buat sehabis baik, kita dah usaha, selebihnya bergantung kepada takdir kita dah. Jangan nyesal gapalah, kita fly with the flow. Jangan takut. Okey, sekian saja daripada Mama Z. Kau ada nak tanya ke? Tak ada Mama. Tak ada. Okey, boleh Tak ada berehat. Mama, debor je. Debor je. Mama Z dah ambil ada debor dah. Lepas ni kita jangan debor. Kita dah usaha. Kita serahkan kepada takdir kita saja. Okey, berehat dulu. Jangan sama study sekarang. Lepas solat nanti solat dulu, bagi rest dulu. Rest. Okey. Itu saja Mama Z. Mama Z nak breakfast sekejap. Okey. Thank you Mama. Assalamualaikum. Mama, thank you. Waalaikumsalam. Thank you Mama. Thank you Mama. Thank you Mama. Sayang Mama. Sayang pelajar. Di